الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada malam ni kita akan menyentuh dua perkara. Pertama, sunat-sunat sembelihan dan adat-adatnya. Yang kedua, pembahagian daging. Perkara itu lah yang terakhir. Faslun fi sunani dzabhi wa adabihi sawa'un dzabahal udhiyata wa ghairaha. Pasal pada sunat-sunat sembelih dan adab-adabnya sama ada dia menyembelih binatang korban atau selain daripadanya. Termasuklah sembelihan biasa. Adalah tahdidus syafrah. Pertamanya ialah menajamkan mata pisau. Athaniyah imrarus sikin biquwwatin wa tahamulin dhahaban wa audan liyakuna awha wa ashal. Sunat kedua atau adab kedua, melalukan pisau dengan kuat dan kuat dan tahan sabar. Dia panggil apa? Out bank. Makin senapah lah kita kata. Sama ada pergi atau balik. Makna menggorok. Kalau bahasa kita menggorok dengan kekuatan dan out bank. Bahasa kita tak ada orang panggil. Senapah. Supaya lebih cepat kematian dan lebih mudah. Al-thalithah istiqbalu dzabih al-qiblah. Perkara ketiga, sunat-sunat sembelih menghadap kiblat. Penyembelih menghadap kiblat. Wa taujihu dzabihah ilaiha, dan menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Bila menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat, kepala berlainang bila kalau tak tanam orang mati tak jadi. Kepala kena berlainang daripada tanam orang mati. Baru boleh menghadap kiblat. InsyaAllah tu praktikal tu fikir sendiri lah. Ar-Rabi'ah. Sunat keempat, at-tasmiyah. Mustahabbatun inda dzabah. Baca bismillah disunatkan ketika sembelihan. Waramyi ila said. Dan juga bila cakap bab buru, kena nak letak panah tu kepada beruang, kena baca bismillah juga. Wa irsalul kalb, dan menghantarkan anjing. Bila kita buru dengan anjing, kita lepas anjing dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Walau tarakaha amdan aw sahwan halat dhabiha. Maka kalau dia meninggalkan bismillah secara sengaja ataupun lupa, halal juga sembelihan. Binatang yang sembelih itu halal. Lakin tarkaha amdan makruh ala sahih. Tetapi meninggalkan baca bismillah secara sengaja adalah makruh di atas pendapat yang sahih, pendapat yang betul. Wa tustahabbus salat, ada tu. Tak ada. Wa tustahabbus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzabah. Disunatkan selawat ke atas Nabi ketika sembelih. Itu satu pendapat lah. Nussa alaihi fil dinaskan kata baca selawat ni dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i. Qala ibnu Abi Hurairah, anak Abi Hurairah berkata la tustahab wa la tukrah. Tidak disunatkan baca selawat dan tidak makruh. Maknanya adat sopannya
comel selawat tapi tak ada masa. Nak baca bismillah pula, bukan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab takut tak lu. Kita sebut nama Rahman Rahim ni takut Tuhan kita batik sifat Rahman Rahim, binatang pun tak lu dengan pisau walaupun tajam. Sebab tu dia kata bismillah aja. Al-khamisatu al-mustahabbu fil ibi an-nahar. Wa huwa qat'ul labbah asfalil unuq. Wa fil bakar wal ghanam dhabah. Wa huwa qat'ul halq a'lal unuq. Sunat kelima, perkara yang disunatkan pada sembelihan unta ialah nahar. Nahar ni, apa dia nahar? Iaitu memotong tekuk paling bawah. Atas pada bawah sikit je, potong. Kalau tu binatang yang seperti unta dan benda-benda yang tekuk panjang, begitulah. Gamuk tu masuk ayam bapa. Pada binatang lembu dan kambing, azabah, tu zabah, istilah zabah tu. Binatang lembu dan kambing, sembelihan atas tekuk. Wa huwa qat'ul halaq a'lal unuq. Ianya ialah memotong leher yang tekuk yang paling atas. Jadi ukuran tekuk ni ada orang buat ukuran, dia lipat linga lembu, kat mana ujung dia jatuh, situlah dia start dengan sembelih. Tu masing-masing ijtihad pula. As-sadisah, yustahabbu an yunhara ba'iru qa'iman ala thalas qawa'imin ma'kulal raqbah wa illa fabarika. Disunatkan disembelih unta secara berdiri di atas 3 kaki. Hal keadaan kita kaki belakang, kita kata tangan lah senang, hak dekat dengan kepala. Hak belah kiri tu, kita kena lipat siku ke lengan-lengan dia tu, kita ikat. Itu makul rakbah. Tengok orang Arab praktikal dan gambar ada lah. Kalau tidak boleh berdiri dengan secara berdiri, fabarikan. Maka perebah, bukan perebah golek. Pendudukkan unta, biar dada ke tanah. Dada cicak tanah, dada unta. Bau tekuk. Adapun lembu kambing, wa antu ja'al baqaratu wasyatu ala jambihal aisar. Hendaklah dibaringkan lembu dan kambing di atas rusuknya yang kiri. Makna rusuk kiri, kaki yang sebelah kiri cicak tanah, dua kaki sebelah kanan atas. Itu baring rusuk yang kiri. Bila kena nak ada kiblat, kita tahu kepala duduk mana. Waktu turak rejluhal yumna, dan dibiarkan kakinya yang kanan. Apa maksud biarkan? Tidak ditambak. Kaki kanan hak depan. Bukan nyepak, ingat molek. Wa tushaddu qawaimuha thalas, dan diikat 3 kaki yang 3 tadi. Jadi siapa-siapa nak praktik tahun ni kena praktik. Jangan ikat 4. Ikat 3. Ikat 3, cari pokok kayu tepat menandang tu. Biar perip betul. Jangan pakai tarik. Pakai tarik aku kena dah. Jadi bila dia tarik, 20 orang nak rau. Lawan lembu sekor. Dia tarik gerung tu, kita tengah meleh tu, kepik ni. Kepik tekuk. Sebab tu, ikat molek 2 kaki tu,
Hak dua kaki peting nak suruh dia tak paut. Ikat tegang, baru ambil kaki kiri kat depan tu, tambah sikit. Tinggal kaki kanan jangan takut tu. Lock gitu je. Kalau kita pekoh wayak tu kena buat ah. Mudah pun mudah meleh. Kita tajam capur dengan kita buat gitu jadi pahu daging. As-sabi'ah. Adat yang ketujuh, idza qata'al halqum qata'al halqum wal mari fal mustahab an yamsik wala yubayyina ra'sahu fil hal wala yazidu fil qata' wala yubadir ila salqil jid wala yaksiru faqar wala yaqta'u adwan wala yuharrik adh-dhabiha wala yanquluha ila makanin bal yatruk jami'a dhalika hatta tufariqa ar-ruh wala yumsikaha ba'da ad-dhabh mani'an laha min al-ittira'. Ni kena faham molek ni. Ni adat lah. Bila dipotong halqan dan marid, hak wajibnya putus halqan dan marid. Maka disunatkan jangan tukar sembelih pegang. Maksud pegang tu maknanya dak lepas. Terlepas potong. Jangan potong kepala. Tengok pembalih ambil kapok bahan lalu kepala. Pada masa tu. Dan jangan menambahkan pada pemotongan. Dah pembalih dah ni. Potong peha. Tak boleh. Dan jangan dia bersegera kepada lapah kulit. Nak lapah kulit tengok tengok gelepar tu pergi lapah dah. Tak boleh. Dan jangan mematahkan tulang belakang dia. Dan jangan memotong anggota-anggota. Jangan menggerakkan binatang sembelah. Lepas dia tu kita jangan katok gerak. Biar lot lama sampai kita yakin dia tu mati. Dan jangan memindahkannya binatang sembelah ke tempat. Ke suatu tempat. Eret lalu tempat lain. Kawan tengah gelepar. Malahan dia meninggalkan kesemuanya itu sehingga roh berpisah dari jasad. Dan jangan pegang dia selepas meleh. Kerana nak halang daripada gelepar. Sebab tu kita kata, lepas meleh, ukar selalu. Sebab tu cara ikat tu kena faham kau. Lepas meleh, sudah sekali tu, cari apa pucuk-pucuk ukar lalu. Tujuan apa? Untuk memudahkan roh keluar daripada jasad. Baik. Wal aula an tusaqa ila al madhbah bi rifqin. Paling baiknya, paling aulanya bahawa dibawa binatang yang hendak disembelih ke tempat sembelih dengan cara lemah lembut. Ni ada puak-puak hok dok belajar ni. Lembu tu dah nak mati molek tapi dia buat naik musang. Cish hu. Jadi hok dok sabar kalau hok jenis gitu ni ambak duk jauh. Buat cara lemah lembut, erek. Wa tujja'a bi rifqin, nak baring pun dengan lemah lembut. Hok ni masa baring tu yang jadi lembu jadi bekeng. Untuk merebahkan lembu mudah. Nak 3 orang je. Tak banyak. Lagu mana? Ikat 3 kaki, ambil 2 kaki hok nendang tu. Lepas tu ikat kaki kiri. Masing-masing nak perubah tu, jangan perubah lagi. Lepas tu hok 2 kaki giandah ke pokok besar. Hok sekaki hok depan tu, hok belah kiri, kita buat berlawanan tarik. Seorang pegang ekor, seorang tarik kiri. Gebah. Mudah tapi kena belajar tu. Cari sebab tu lembu dia tak tu ni dengan perasaan kita cih ke dia. Lepas tu
kita buat cara backing pula. Masa tu ramai orang mudi nak tunjuk gagah. Jangan. Wala yahidda wa ya'ridu 'alaiha al-ma' qabla adh-dhabh. Dibentangkan ke atasnya air sebelum sembelih. We minum air dulu. Itu kata psikologi kena ada. Wala yahudda syafrah qibalataha. Jangan asuh mata pisau depan dia masa nak sembelih. Tunjuk mata pisau. Asuh depan. Wala yadhbaha ba'daha qibala lataba'. Jangan menyembelih sebahagian lembu itu di depan sebahagian yang lain. Jadi dia pun mabuk darah kau. Kalau tengah baik jadi backing. Semua tu adat sopan kena jaga. Athaminah. Adat yang ke-8. Yustahabbu inda tadhiyah an yaqula Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Disunatkan ketika korban berkata, Ya Allah, dari engkau dan kepada engkau, terimalah dariku. Wa fil hawi wajhun dha'if. Dalam kitab Al-Hawi ada pendapat yang lemah, annahu la yustahab. Kata gitu tidak disunatkan. Kadang-kadang baca doa panjang sangat ni satu hal kau penyakit. Jadi duk sibuk baca doa. Qala fil hawi yaktarul fil adhiyah an yukabbira Allah Ta'ala qabla tasmiyah wa ba'daha an salatan wa yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kitab Al-Hawi berkata, dia diberi pilihan pada binatang korban berkata, bertakbir sebelum baca bismillah dan selepasnya 3 kali. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi, kadang-kadang kita tak baca pun tukang melih nak gaduh nak melih. Dok kata orang akulah. Padahal aku takbir. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dah. Tapi kalau nak sambut gambar pun tak apa. Wallahu'alam. Itu bagian adab. Kita masuk dalam perkara yang kedua. Fil akli minal udhiyah wal hadi mutatawwi' bihima. Pada makan daripada binatang korban dan sembelihan sunat ketika haji. Walaysa lahu an yutlifa minhuma syai'an bal ya'kulu wa yut'im. Tidak boleh pada seseorang yang korban menenyakkan daripada kedua binatang sembelihan dan sunat haji itu akan sesuatu pun. Malahan dia boleh makan dan dia memberi makan. Wala yajuzu bai'u syai'in minhuma. Tidak boleh menjual sesuatu dari keduanya. Daging korban tak boleh jual. Wala an yu'tiya jazara syai'an minhuma ujratan lah. Dan tidak boleh dia membahagikan kepada tukang sembelih atau tukang cara, tukang lapah ke apa, sesuatu daripada daging tersebut sebagai upah. Bal mu'natu dhabhi 'ala al-mudahhi wal mahdi ka mu'natil hasad. Malahan kos sembelihan di atas tukang korban cari duit lain untuk upah. Kalau kita nak upah bukan ambil situ. Tolak daging. Malahan kos sembelih di atas tukang korban dan tukang sembelih haji secara sunat seperti kos ketang. Kadang-kadang kalau kira zakat tanaman, tolak lalu ketang lalu. Dalam duit zakat tak boleh. Itu kos lain. Nak berhenti kejap. Wa yajuzu an yu'tiyahu minhuma syai'an li faqri. Boleh diberikan daging korban daripada keduanya, daripada binatang sembelihan haji dan korban akan sesuatu kerana kemiskinannya. Maknanya boleh beri daging ke sesuatu kerana kemiskinan. Sesuatu itu termasuk kulit. Dia orang miskin kita beri.
Au yut'imahu in kana ghaniyan, atau beri makan kepadanya jika sekiranya dia seorang yang kaya. Beri itu atas nama beri milik daging. Orang kaya beri makan rasa daging kerbau. Wala yajuz tamlikul aghniya'i minhuma, dan tidak boleh diberi milik kepada orang kaya daripada daging kurban atau daging sembelih haji. Wa in jaza it'amuhum, walaupun boleh memberi makan kepada mereka. Wa yajuzu tamlikul fuqara minhuma liyatasarrafu fihi bil bai' wa ghairi. Boleh memberi milik kepada fakir miskin dari dua binatang tadi, haji, sunat haji dengan korban, untuk mereka mengendalikan daging tersebut dengan jualan dan sebagainya. Orang bila sebut milik, fakir miskin dia boleh jual hak gian dia. Ambil kemur, dia nak jual tak apa lepas tu. Ataupun ikut dia nak buat guana. Bal law aslahat ta'ama wada ilahil fuqara qala al-imam alladhi yanqadhihu 'indi idza awjabna at-tasadduq bi syai'in annahu la budda min at-tamlik kama fil kafarat. Bahkan kalau orang tukang kerban dia buat makanan, maknanya kalau daging ni gula, dia panggil fakir miskin pergi makan rumah dia. Kata Imam Syafi'i, yang nampak pada di sisiku apabila kita mewajibkan sedekah dengan sesuatu, bila sebut kurban kena sedekah pada fakir miskin, semestinya daripada diberi milik kepada fakir miskin seperti dalam bab kafarat. Wa kadza sarraha bihi Ruyani wa qala. Beginilah ditegaskan dengannya oleh Imam Ruyani lalu berkata, la yajuzu an yad'u al-fuqara liya'kuluhu matbukan. Tidak boleh tukang kerbang memanggil fakir miskin untuk makan secara masak. Lianna haqqahum fi tamallukihi. Kerana hak mereka ialah pada memilikkan daging yang mentah. Fa in dufi'a matbukan, jika dibuat apa diberi secara masak, lam yajuz, tidak boleh. Bal yufarrikuhu ni'an nayyi'an, bahkan dia membagikan secara mentah. Wa innal matbuqa kal khubz fil fitrah. Maka yang masak itu seperti roti dalam zakat fitrah. Zakat fitrah bagi beras. Kita bawa apam. Apam dari beras juga. Tok Imam tanya, bayar benda, bayar apam. Tak boleh beras. Ini beras juga ni. Tak boleh. Macam kita bayar roti, gandum roti boleh buat roti. Tak boleh. Begitulah umpama daging masuk gula molek sedap ni. Tak boleh. Baik. Kalau kena sedekah, qada banyak mana boleh sedekah, dan qada nak makan banyak mana. Itu satu persoalan lain. Wa hal yashtaritu tasadduq bi syai'in minhuma am yajuzu aqdul jami' wajhan. Adakah disyaratkan bersedekah dengan sesuatu dari keduanya, dari binatang kurban dan sunat haji itu, atau boleh makan kesemua sekali? Ramai orang pakar hak kata nak buat jamu di jabat-jabat. Ada juga jabat dong meleh lembu, ramai-ramai. Hak ni orang kata masalah orang persoal ni. Muduk bangga dengan memeleh berekor-ekor jabat dong. Lepas tu daging kena serah ke dong. Dari waklik. Meleh di dong tak masalah. Daging tu bagi mana masak ni masalah. Ada pendapat kata boleh makan semua. Kalau pakai pendapat ni boleh buat. Qala Ibn Surih wa Ibn Qas wa Istaqri wa Ibn Waki. Yang tukar katanya Ibn Surih, Ibn Qas dan Istaqri dan Ibn Waki. Wa hakam Ibn Qas An-Nasi. Ibn kata, ikut nah dia kata
terhasil pahala dengan menumpahkan darah dengan niat korban. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang syaz. Wa asahhuhuma, pendapat yang paling sahih dari keduanya, yajibut tasadduq biqadrin yantaliqu alaihi ism. Pendapat yang sahih dari keduanya, wajib bersedekah. Sebut wajib kena beri fakir miskin daging mentah dengan qadar yang terbit di atasnya nama sedekah. Li'annal maqsud irfaqul masakin, kerana maksud korban itu mesti kena heret bersama orang-orang miskin. Fa'ala hadha, kalau begitu, in akalal jami' lazimahu dhamanu ma yantaliqu alaihi al-ism. Kalau dia makan habis, memestikan kepadanya bayar apa yang terbit di atasnya nama sedekah itu. Dan pada satu kaul atau satu pendapat, yadmanu qadrul ladzi yustahabbu an la yanqusa fi tasadduq an. Wajib dia kena jamin semula qadar yang disunatkan bahawa jangan kurang pada sedekah itu. Akan datang dua kaul. Maksud dua kaul sedekah tu banyak mana? Hal huwa nisf amis sulus. Adakah dia tu sedekah separuh daripada setiap bahagian ataupun 1/3. Wa haka Ibnu Kajjin wal Mawardi wajhan. Ibnu Kajjin dan Imam Mawardi menghikayatkan satu pendapat, annahu yadmanul jami' bi aktsaril amrayn min qimatiha aw misliha. Bahawa dia kena jamin kesemua lembu itu atau kesemua bahagian lembu atau bahagian seekor kambing dengan paling banyak dari dua perkara daripada nilainya atau seumpamanya. Maknanya kalau kambing 500, kalau 600 lebih baik jaminan, ataupun lebih kurang 500 juga. Di annahu bi aklihil kul, kerana dia makan kesemua itu adalah an hada, dia telah lari daripada hukum korban. Faka'annahu atlafa, seolah-olah seperti dia membinasakan daging korban. Baik. Wa ala hada, di atas dasar ini, yazbahul bada fi waqti tadhiyah. Dia kena gati sembelihan baru pada waktu korban. Waktu korban dipanjang sampai ke 4 hari. Baik. Fa in akharahu ayyam tasyrik, jika dia lewati, maksudnya habis dah hari tasyrik, fa fi ijza'ihi wajhan, pada menjadi sahnya dua pendapat. Dua pendapat kita tak faham, ada kata boleh, ada kata tak. Wa fi jawazil akli minal bada wajhan, hak ganti tu pula ada dua pendapat, boleh ke makan. Jadi kita tak boleh cerita panjang ni. Sebab cerita panjang dia ada pendapat yang kata kau dhaif dan sebagainya. Wal ma'ruf ma sabaqa min al-khilaf. Thumma yadbanuhu ala al-khilaf as-sabiq la yatasaddaq bihi waraqan. Baik, kita cerita dah dia kena jamin. Tapi dia nak jamin nak bayar fitih. Dia kata la yatasaddaqu bihi waraqan. Nak hak yang pakai miskin tu nak bayar dengan fitih. Tidak boleh dia bersedekah dengan duit. Warakah tu duit ya. Baik. Habis itu mengenai korban dan pembagian daging. Baik. Ingat mulai. Kita belum cerita lagi. Kita ke cerita dah. Buat sedekah ni. Qadar. Kita akan cerita ni. Fara'an ala afdal wal ahsan fi hadiyat tatam wa udhiyatihi at-tasadduq bil jami' illa lukmatan aw luqaman yutabarrak bi akliha fa innaha masnunah. Paling afdal dan paling baik pada binatang sembilan haji sunat dan korban
dia bersedekah dengan kesemua. Kita 9 ekor sedekah belaka. Kecuali beberapa sesuap atau beberapa suap untuk ambil berkat dengan memakannya. Makan juga sikit je. Maka ianya adalah sunat. Wa haka fil hawi an Abi Thayyib bin Salamah annahu la yajuz tasadduq bil jami' bal yajibu aklu syai'in. Ada pendapat pula kata dalam kitab Al-Hawi daripada Abu Thayyib bin Salamah bahawa tidak boleh dia bersedekah semua sekali. Malahan dia wajib makan sesuatu darinya. Ada pula pendapat gitu. Kena ambil kot makan. Itu wajib. Walaupun sikit. Wa fil qadri alladhi yustahabbu alla yanqusa tasadduq anhu qaulan. Pada qadar yang disunatkan bahawa tidak kurang sedekah darinya 2 kaul. 2 kaul dalam mazhab Syafi'i, qadim dan jadid. Baik. Kaul qadim berkata yaqulun nisf wa yatasaddaqu bin nisf. Kaul qadim kata makan separuh, boleh dia makan separuh. Kalau misalkan gebang boleh 14 kilo. Separuh 7 kilo. Bagi 7 kilo. Dan bersedekah dengan separuh. Waqtalafu fi ta'yin 'anil jadid. Mereka bersisih faham pada menentukan kaul jadid. Fanaqala jama'atun, satu jemaah memindahkan darinya annahu ya'kulu thuluth wa yatasaddaqu bis-thulutsain. Satu kumpulan darinya daripada kaum jadid mengatakan dia boleh makan 1/3 dan bersedekah dengan 2/3. Wa naqala akharun anhu, satu kaum jadid yang satu jemaah yang lain memindahkan annahu ya'kulu thuluth wa yahdi ila al-aghniya at-thuluth wa yatasaddaqu bis-thuluth. Bahawa dia makan 1/3, beri hadiah kepada orang kaya 1/3 dan sedekah 1/3. Biasa pakai hamba pun pakai kaun ni ya. Kita bagi 3 dah. 7 kilo. Kita awet belah sedekah tu banyak sekali. Kita kata 7 kilo, kita 14 kilo bagi 3 lebih kurang dalam 3 kilo. Alih banyak tu kita beri ke fakir miskin. Lepas tu alih kurang kita ambil sikit, hadiah orang kaya sikit. Wa kadha hakahu al-Syekh Abu Hamid thumma qala walau tasaddaqa bits-thulutsain kana ahab. Beginilah yang dihikayatkan oleh Syekh Abu Hamid, kerana dia berkata kalau dia bersedekah dengan 2/3 adalah lebih baik. Bagi 3 kita ambil orang lain sedekah belaka, fakir miskin. Itu lebih baik. Far'un yajuzu an yudakhira min lahmil udhiyah wa kanat dikharuha fawqa 3 ayyam qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma u'adhina fi. Boleh menyimpan dari daging kurban itu yang asalnya simpanan dari kurban lebih 3 hari dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian diizin balik. Zaman kita putih sejuk ada. Jadi boleh kita simpan. Tapi simpan diam mana? Wa idza arada ad-dikhar fal mustahabbu an yakuna min nasibil aql. Bila dia mahu simpan, maka disunatkan dia simpan dari bahagian makan. Dia bahagian makan dia tu 1/3 contoh. Kakao jadi. Simpan itulah. Bukan daripada bahagian sedekah fakir miskin dan hadiah. Hadiah tu kalau boleh sehari tu edo selalu, beri selalu, agih. Amma kalau Ghazali fil Wajiz, adapun kata-kata Imam Ghazali dan kitab Al-Wajiz, yatasaddaqu bis-suluh wa ya'kulu as-suluh wa yaddakhir as-sulus fa ba'idun munkar naqlan wa ma'nan. Ada dalam kitab Imam Ghazali sebut bersedekah 1/3, makan 1/3, simpan 1/3. Jadi kenapa orang tukar gebang? Maka ianya amat jauh lagi tidak diterima nakal dan makna.
Wa innahu la yakadu yujad fi kitabin mutaqaddim wala mutaakhir. Kerana hampir-hampir tidak jumpa dalam kitab-kitab dulu dan kitab kemudian. Wal ma'ruf aswab ma qaddamna, yang lagi ma'ruf lagi betul apa yang telah kami utarakan, iaitu dua kau tadi, kau jadi dan kau qadim. Qultu qala Asy-Syafi'i rahimahullah fil Mabsut. Aku berkata, Manawi kata. Imam Syafi'i rahimahullah ada berkata dalam kitab Al-Mabsut. Uhibbu alla yatajawaza bil akli wad dikhar as-sulus. Itu nah Imam Syafi'i. Aku suka kalau tukang kerbang tidak melebihi dengan makan dan sipang 1/3. Hak yang makan dan sipang tu 1/3 je. An yahdiya sulus, bahawa dia hadiah ke orang yang bukan pakai 1/3, wa yatasaddaq bis-sulus, dan dia bersedekah dengan 1/3. Hada nafsuhu bi hurufi. Ilah nahnya, nah Imam Syafi'i dengan huruf-hurufnya. Baik, setakat tu dulu persoalan hari ini. Cuma satu persoalan sebelum orang tanya. Iaitu bila kita meles suruh orang. Lepas tu tukar lapar, tukar siang, ada orang lain. Orang lain mungkin kita kata, kita bubuhlah bukan orang miskin belaka. Jadi, hak lebih senangnya kita bagi, kita niat hadiah lalu, hak tukar cara. Bukan upah. Upah mungkin tak padam. Jadi, kita ambil, hak mereka 7 seekor lembu 7 pegiang, orang tukar cara ni, mu hadiah lah. Kalau seorang ke, kalau tu, bukan paksa. Kalau maknanya, seorang boleh sekali, kalau 7 orang 7 kali. Dah, dia bagi lah sama hak tukar cara tu. Bukan niat upah. Atas nama ambil hadiah. Lepas tu hak hadiah lain tu, hak sebakinya kita bagi pula kat lain. Hak atas nama kita ni. Wallahu a'lam. Saya suruh pada perbincangan. Terima kasih kepada Ustaz Ismail atas pencerahan berhubung dengan korban dan sembelihan tadi. Apapun mungkin ada persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat. Persilakan Ustaz Adib, ada adik, Ustaz Adib Abdul Rashid, ada soalan? Dr. Wazir, sila. Dr. Wazir? Ada? Kita dengar. Dengar tak? Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Allah Boleh putus-putus tu. yang kemas. Masya Allah, barakallah, Syekhuna, guru kita. Lain tak bagus, dengar tak? Dengar. Dengar. Dan ngomong Boleh lah. dengar tak? Baik. Boleh. Itu nak tanya sikit satu berkenaan dengan lain tak bagus kat rumah ni. Dia apa ni, kalau ikut satu riwayat, Nabi bila pernah Nabi sembelih tu. Nabi letak kaki dia pada pipi kambing. Masuk mana tu tak? Masuk mana tu? Satu. Yang keduanya macam tak sebut tadi. Minta maaf, kadang tak dengar sikit tadi. Macam kalau yang upah tadi tau. Minta maaf, tak pernah dengar keseluruhan. Yang upah tau. Jadi upah ni boleh tak kita faham? Maknanya kita tak sebut upah. Dan tak ada perjanjian apa-apa pun. Tapi kita niat hadiah ke dia. Jadi itu dikira mana tu Ustaz? Waktu hamba pernah buat. Dua benda tu lah wallahualam. Hamba pernah buat. Kalau kita nak upah boleh, tapi tak padang. Sebab upah meleh mungkin paling rendah 100. Lepas tu upah cara bolehlah 200 kita kata.
cara start pada lapor apa. Tapi tak padan. Cuma kita kira dah sama-sama rebang Batulung ni. Kita kena faham orang-orang yang masuk serta rebang tu, kalau boleh sepakat, sebut. Dalam bahamu bagi hadiah tu, maka boleh katakan 14 kilo seorang. 14 kilo tu mencabut lah. Atas nama niat hadiah. Kita tukar cara ni. Bukan banyak sekali seorang apa dah. Boleh 7 kilo. 7 kilo. Ia pun setepak. Saya bagi sama-sama dia. Atas nikmat dia. Tu tak apalah. Jangan niat upah. Upah memang tak padang. Orang Malaysia biasa orang awal 100. Pitih lain pula tu kena cari. Tukar-tukar lapor apa dah. Siap 200. Tak ada padang pula. Tapi bila orang masuk serta tu dia pernah faham. Jangan dia waris, topok orang pun dah ingat dah ke orang lain. Kita kena bisik. Sama-sama peserta ni. Cabut lah second, mula cabut sekali ke setengah ke, tak apa lah. Paling kurang orang tukar cara boleh rasa kat belakang. Kita anggap tukar cara tu orang dok miskin. Mungkin ada kalau miskin kita cari senarai lain dah. Gitu. Wallahualam. Satu lagi, kita tanya mengenai kaki letak pipi tu mana ya? Masuk apa? Adakah dia ada hadis ada hadis Nabi letak atas ada hadis Sembelih kibah tu. Dia kata macam faraitu wadi'an qadamu ala sifahihima. Maksudnya macam mana tak? Nabi letak kakinya di atas. Maksud gua ni kita tak beramal gini, payah nak bayang. Tu kambing. Lembut awak gitu. Kambing. Kambing. Maknanya kalau 19 orang kau, kaki lah. Letak kat bahagian tekak tu. Jadi lepas tu kita pegang kepala, kita geruk lalu. Kalau kita buat seorang. Biasanya hak dok lari biri. Kalau kambing ya tu juga. Dia lawan juga tapi biri biasa doa. Allahuakbar. Okey. Cikgu Mamuk sila. Barakallah. Okey, terima kasih. Cikgu Mamuk sila. Ada? Cikgu Mamuk. Sapeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini cuma anak masuk lewat sikit lah. Takut kalau ada dah sebut-sebut tak tahulah. Cuma nak tanyanya ialah kulit bahagian kulit binatang tu mana kadang-kadang ada juga ia buang gitu je. Macam mana tu? Boleh ke ataupun tu jadi bazir. Buang jadi bazir. Permasalahan kulit ni tak lewat bagi pakai miskin. Tapi sesuatu dalam ayat atas kata, kalau kita nak beri pakai miskin, boleh. Kulit ke, kepala ke, cari orang pakai miskin tu. Beri dia, ni sedekah kamu. Ikut dia nak jual pula ke apa pun, beri milik dia. Gitu kat perut. Bila sebut tu, badi tinggal. Ni sedekah. Sedekah, niat sedekah, cari orang pakai miskin sedekah. Ataupun perut tu ada seorang cara bagi belaka sama banyak. Aku beri sikit kepada orang-orang cara tu. Atas niat dia kalau dia tu cara tu. Hak comel sekalinya, kita kira malah cara dah ni. Cara orang pakai miskin. Ambil kemuah ni, kulit. Dia nak jual ikut dia, boleh pitih dia. Kali sebut atas nama pakai miskin, tak masalah. Hak tu jalan penyelesaian. Wallahualam. Okey, terima kasih. Ustaz muda Idris, sila. Ada nampak muka tadi. Ustaz muda? Ada? Cikgu Mu ada, Cikgu Mu. Assalamualaikum Ustaz Syahid. Saya ada satu soalan lagi. Okey, sila. Dia macam ni,
Macam kulit lembu. Jadi tak ada orang cara maknanya lock terbiar gitu. Baik. Lepas tu tuan salah seorang korban tu dia kata pada bazir baik dia ambil kulit lembu ni. Baik. Lepas tu dia kerak-kerak dia beri makan kepada ikan. Ikan mungkin ikan patin ke ikan tilapia ke tak kira lah. So macam mana status ikan tu macam mana? Boleh jual ke atau macam mana lepas pada tu? Ikan korban. Ada bunyi gini, wallahualam. Betul. Malik dah. Sebab bagi saya, kalau sembelihan biasa tak apa nak pergi ke pun. Ini sebut ibadat termasuk kulit. Sebab tu dalam soal nah atas tadi, kalau apa sesuatu jangan kita binasa kecuali kita tengok ayat dia. Ayat kita tengok mula. Ayat sekali lagi tu. Dia di bawah sikit. Walaysa lahu an yutlifa minhu ma syai'an. Huma tu kembali kepada binatang sembelihan haji atau sunat dan korban. Jangan binasa. Balahan dia makan dan dia beri makan. Lepas tu tak dia ada walau macam mana pun dia ada satu jumpa tadi. Ni tak jumpa lah. Tak puas kita ingat dia. Maknanya kalau atas nama beri pakai miskin, selesai masalah. Kalau nak makan ikan pun tak apa, dia atas nama miskin. Sebab Tuhan berkata, cari pegang orang miskin, seorang ke, untuk suruh dia muak gua ni ikut muak. Nak jual, nak makan ikan, tak ada masalah. Maksud dia tanya tadi. Pasal dia tanya tu pasal dok terang hak tukang terima tu. Takut orang biasa. Wallahu a'lam. Okey. Maknanya dengan lain perkataan tu kulit tu ke orang miskin dulu, orang miskin beri ke orang hok jual ikan. Kan dia potong ikut dia. Okey. Ikut dia. Okey, ada lagi? Ustaz Muda ke? Ustaz Nazir ke? Sayuti? Sila. Kau tak ada kata nak tutup ni? Cikgu Mahmud ke? Sila. Saya pun. Ada salah. Clear dah. Dia tak nak cakap molek dia. Ada anak mari di rumah nak gubang.